Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan AJK Suara Nurul Ihsan, dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu pada malam ni untuk kali yang pertama lah, bulan depan, bulan Syaban, mungkin kali terakhir lah tu. Kemudian kita nak menyambut puasa. Puasa dah tidak ada lagi lah, kuliah maghrib. Selepas daripada tu insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada bulan Syawal. Kemudian ini antara surau kali pertama saya masuk lah. Saya Ustaz Muhammad Farid Rizwan, kalau tuan-tuan kenal lah, saya juru nikah di Masjid Al-Ansar. Antara banyak-banyak surau bawah Masjid Al-Ansar semua saya pernah pergi. Antara surau saya tak pernah pergi surau ni lah. Sama ada untuk menikahkan orang pun saya belum pernah lagi sampai ke surau ni. Untuk kuliah pun saya belum biasa sampai ke surau ni. Cuma di kawasan ni saya pernah nikahkan orang lah, rumah depan tu, rumah yang besar depan tu. Mungkin musim PKP dulu, dalam 4-5 tahun dulu, 4-5 tahun dulu. Saya biasa nikahkan dulu situlah. Yang lain saya belum biasa masuk lagi dekat kawasan ni lah. Dan saya datang sini pun tadi sesat juga. Saya bukan sesat apa, tersalah. Sebab saya nampak signboard Surau Nurul Ihsan di hujung sana. Saya masuk. Rupanya surau, dia nak bagi tahu Surau Nurul Ihsan kena belok ke sini. Saya ingatkan terus tidak jumpa surau lah. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, surau yang saya datang sebulan sekali, saya akan bawa pilihan surah-surah yang pendek lah, dari juzuk 30, surah-surah yang pendek. Dan kalau surau yang sebulan 2 kali, saya akan bawa surah yang panjang. Seperti mana kalau tuan-tuan tahu di surau Al-Ikhlasiyah di jalan dekat Damai, kita panggil Surau Biru. Dekat situ saya bawa sebulan 2 kali saya bawa surah Yusuf. Surah tu panjang sikit. Bila saya bawa surah Yusuf, minggu depan ayat yang terakhir lah dalam surah Yusuf. Lebih kurang 1.5 tahun daripada awal surah Yusuf sampailah ke akhir surah Yusuf. Dalam 1.5 tahun itu pun saya berehat selama 2 bulan sebab saya menunaikan haji pada tahun yang lalu. Pada tahun yang lalu 2023. Tujuan dia supaya kalau sebulan sekali ni kita datang, kalau baca ayat-ayat yang panjang, tuan-tuan pun tak tahu apa yang kita belajar pada bulan yang lepas. Kalau saya ulang balik pun tuan-tuan tak tahu. Bulan lepas saya bawa surah Yusuf. Bulan lepas bawa surah Yusuf, bulan ni saya ulang ayat yang sama, tuan-tuan pun dah lupa. Tapi kalau 2 minggu sekali, dua minggu, sebulan 2 kali, mungkin kalau tuan-tuan tidak ingat pun tuan-tuan akan tahu jalan cerita sikit-sikit. Tapi kalau sebulan sekali kita akan bawa surah pendek-pendek. Kalau tuan-tuan tak dapat faham pun, tidak dapat ingat pun, paling kurang adalah sikit surah ni saya biasa lalui tafsir ni pada bulan yang lalu. Walaupun tak ingat apa benda yang diceritakan, paling kurang pun adalah 5-10% tu ada ingat juga sikit. Pada malam ni insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam juzuk Amma, juzuk 30, surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un iaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat dia pendek saja. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7 menceritakan tentang orang-orang kafir yang mengingkari hari akhirat, dan juga orang munafik yang suka mempertontonkan amalannya, dan juga azab bagi setiap orang kafir dan juga setiap orang munafik yang suka menunjuk-nunjuk amalan dia di hadapan manusia.
Kita lihat ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari akhirat? Biddin ni hari akhirat lah, hari kebangkitan. Dia banyak nama. Yaumul qiyamah, kemudian yaumul hisab, yaumuddin. Yukadzibu biddin. Macam kita baca Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Ad-din tu adalah hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Dia banyaklah nama-nama dia. Salah satunya adalah ad-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mengabaikan, yang meninggalkan hak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menggalakkan memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang melaksanakan ibadat solat. Orang yang solat pun celaka bagi dia. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai daripada solat dia. Nanti kita akan bincangkan. Alladzina hum yura'un. Mereka yang mempertunjukkan riak amalan mereka. Wa yamna'unal ma'un. Mereka tidak memberi pinjam barang yang sepatutnya diberi pinjam. Kita lihat dari sudut kesusasteraan dalam ayat Quran yang kita bacakan ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu bermaksud pertanyaan. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan hari akhirat, hari kebangkitan? Istifham ataupun pertanyaan di sini sebenarnya yang dimaksudkan dengan pertanyaan adalah untuk tashwiqus sami'. Tashwiqus sami' maknanya orang yang membaca, orang yang mendengar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dia ternanti-nanti apa ayat selepas dia. Siapakah yang mendustakan hari kebangkitan? Siapa dia? Dia nak ternanti-nanti pada ayat kedua nak bagi tahu siapakah orang yang mendustakan hari kebangkitan. Ataupun istifham pertanyaan di sini pertanyaan yang menakjubkan. Siapa yang begitu degil, begitu berani untuk mendustakan hari kebangkitan. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat ni ringkas. Sebenarnya sekiranya kamu nak tahu, ayat yang panjang adalah sekiranya kamu nak tahu siapa dia orang mendustakan hari akhirat, iaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu orang yang meninggalkan, membiarkan anak yatim, hak anak yatim. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin adalah satu celaan, satu taubih, iaitu satu cercaan, satu hentaman kepada orang yang sembahyang. Sebenarnya dia tak perlu letak fawailul lil musallin. Dia letak kata ganti, dia tak perlu letak kata nama. Musallin tu orang yang sembahyang. Sepatutnya cukup dengan meletakkan kata ganti nama, iaitu mereka. Fawailul lahum. Celakalah mereka. Tapi diletakkan al-musallin. Sebab apa? Nak bagi tahu orang yang sembahyang, nak bagi tahu hentaman ataupun cacian ni sebagai ekstra cacian. Sebab mereka ini mendusta, li'annahum ma'at takdzib sahuna 'anis solah. Mereka dahlah dustakan hari akhirat, hari kebangkitan, dan mereka lalai daripada solat. Wa yamna'unal ma'un. Mereka tak memberi pinjam barang yang sepatutnya diberi pinjam. Mana'a adalah verb ataupun kata kerja. Al-ma'un adalah orang yang benda-benda yang tak diberi pinjam. Okey. Kemudian kalau tuan-tuan lihat dalam ayat ini, dia ada kesesuaian hujung ayat tau. Semua sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Semua hun. Kemudian pada ayat awal, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kemudian miskin, fawailul lil musallin, semua lin, miskin, din. Dia ayat pertama sampai ketiga tu dia disudahi dengan huruf nun.
Macam kita pantunlah sajak agak macam begitu dalam ayat Quran. Okey, sekarang kita lihat asbabun nuzul, sebab penurunan ayat ini. Ibnu Abbas kata ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Turun ayat ini mengenai As bin Wa'il As-Sahmi, dan juga telah berkata Imam As-Suddi, turun ayat ini sebenarnya kepada Walid bin Mughirah. Dikatakan kepada Abu Jahal, mereka ni adalah wasiyan liyatim, orang yang menjaga, orang yang diberi penghormatan untuk menjaga ke harta anak yatim, hak anak yatim. Kemudian datang anak yatim dalam keadaan tidak berpakaian sempurna, minta harta, minta sesuatu lah, duit ke harta ke, kepada Abu Jahal ataupun kepada Walid bin Mughirah. Fadafa'ahu, dia enggan untuk memberi harta tersebut. Sebab anak yatim dia dah ada hak. Anak yatim, orang miskin pun ada hak. Bila dia minta duit kita bagilah. Orang yang tak ada makanan, dia ada hak. Ada hak maksudnya bila datang dia minta duit, kita bagilah. Ataupun orang yang dalam keadaan kelaparan, dia minta kita makanan, kita kena bagi. Dia itu adalah hak dia, kita tak boleh abaikan. Orang datang bertandang ke rumah kita, hak dia, ada hak sebagai seorang tetamu, kena layan dia, kena bagi minum, bagi makan kepada dia. Kalau perlukan tempat tinggal, kita bagi tempat tinggal kalau kita ada lah, tempat tinggal untuk dia. Kemudian Ibnu Juraij menyatakan ayat ni turun kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni setiap minggu dia akan sembelih unta. Datang anak yatim minta kepada dia sesuatu, dia pukul anak yatim tadi dengan tongkat dia. Maka turunlah ayat ini. Setiap minggu buat sembelih bagi orang makan, sembelih unta. Tapi bila anak yatim datang, mereka dia tak nak bagi makan. Dikatakan turun kepada Abu Sufyan. Sebab sebahagian orang kaya, dia memang suka bagi makan, belanja makan setiap minggu, pergi kedai ni, pergi restoran ni, belanja makan. Tapi belanja makan geng-geng dia je, orang-orang yang setaraf dengan dia. Orang miskin dia tak nak pandang, dia tak nak beri makan kepada orang miskin. Sama juga bulan puasa yang akan masuk ni, sebenarnya bukan sekadar kita sponsor surau masjid bagi untuk berbuka puasa. Itu pun bagus. Yang terbaik kita join sekali, kita buka sekali. Sebab di antara orang-orang yang datang ke masjid surau mungkin ada orang miskin, kita join, bila kita makan bersama dengan mereka, itu memupuk rasa kasih sayang. Tak cukup sekadar bagi duit je. Sebab orang kaya dia suka bagi duit je, tapi dia tak pernah menjengah, tak pernah menjenguk tempat tersebut. Fawailul musallin, ayat yang keempat, turun ayat ini. Ibnu Muzir daripada Ibnu Abbas menyatakan, turun ayat ini mengenai orang munafik, yang mana mereka semayang suka tunjuk semayang mereka di hadapan manusia, dan mereka tinggalkan bila manusia tak ada, mereka tak nak semayang. Ada manusia mereka semayang. Wa yamna'unal ma'un, mereka tak nak beri barang-barang pinjam kepada manusia, bakhil dan juga kedekut. Kita lihat ayat yang pertama, tafsiran ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, tahu tak siapa yang mendustakan hari akhirat, hari pembalasan? Walaupun dalam bentuk pertanyaan, maksud daripada sini adalah al-mubalaghah, iaitu perkara yang sangat pelik, pertanyaan yang pelik. Maka Quran menjawab ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, iaitu orang yang tak nak beri haknya, tak nak beri pemberian kepada anak yatim, bahkan mereka herdik anak yatim. Kalau tuan-tuan baca surah Wadduha, fa ammal yatima fala taqhar, anak-anak, ada pun anak yatim yang minta kepada kamu, fala taqhar, jangan kamu herdik dia. Wa ammas sa'ila fala tanhar, orang yang meminta kepada kamu jangan kamu maki dia. Kalau tak nak bagi, senyum je lah. Contohnya tak ada duit, ada duit RM50, orang minta sedekah, nak bagi RM50 berat pula. Jadi nak tengok duit RM1, duit RM5, tak ada duit kecil, jadi kita hanya bagi senyuman je kepada dia. Kalau ada duit kecil, kita boleh tukar, kita bagi dia duit yang kecil. Kalau tuan-tuan nak rasa
baik, tuan-tuan boleh bagi kalau ada RM50, kalau tuan-tuan nak bagilah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fadhalika alladhi yad'ul yatim. Bukan sekadar tak berikan hak kepada anak yatim, mereka mengherdik anak yatim, mereka membuat zalim kepada anak yatim. Sebab anak yatim ni disebut dalam Quran tau, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia hanya saja dia memakan bara api dalam perut dia. Sebab apa disebutkan makan harta anak yatim secara zalim? Maknanya kalau disebutkan harta anak yatim, makna mafhum mukhalafah dia, makan harta orang secara zalim boleh lah. Sebab Quran sebut harta anak yatim je. Disebutkan dalam Quran, dikhususkan anak yatim kerana anak yatim ini dia mudah untuk ditindas, mudah untuk ditipu. Sebab mereka belum balik, anak yatim ni belum balik. Jadi orang yang jaga harta dia, bila jaga harta dia, orang mudah untuk memanipulasikan harta dia. Seperti mana yang dalam beberapa tahun dahulu lah, yang ibu bapa dia mati dekat Diu, kena langgar, naik satu kenderaan, anak-anak semua hidup, ibu bapa dia mati. Sebab dengar kata orang race dekat Diu tu, mati. Bila mati, siapa yang orang bagi sumbangan banyak, sampai ke sampai ke puluhan ataupun sampai ke ratusan ribu orang bagi duit. Siapa yang jaga? Makcik pakcik dia jaga. Last kali bukan sampai duit dia kepada anak yatim, makcik pakcik dia guna duit. Bila jadi begitu, di mana dia memanipulasikan harta anak yatim. Orang bagi tu, sebab apa? Sebab berlaku kemalangan. Orang race, orang yang tak race yang mati. Sebab dia langgar kereta tu mati. Anak selamat, mak ayah mati. Bila mak ayah mati, orang rasa kesian, orang bagi duit. Bila bagi duit, orang yang menjaga tu nampak banyak sangat duit ni, banyak sangat duit, dia pun guna duit. Macam bendahari lah, selalu je bendahari surau. Satu kali dilantik bendahari masjid. Bila bendahari masjid ni, tuan-tuan tahulah, kutipan kadang-kadang Jumaat sampai 8,000, 9,000. Selalu duduk dekat surau je bendahari. Bendahari surau ialah mungkinlah sebulan 1,000 ke. Bila nampak pindah bendahari masjid, orang lantik dia bendahari masjid, terkejut dia. Bukan terkejut apa, tengok duit banyak sangat. Jadi bila banyak sangat, dia pun terambil sikit. Itu yang dipanggil memanipulasikan duit lah. Kita begitulah dalam apa-apa bidang pun, dalam apa-apa kerja pun, kalau seorang yang kontrol, selalunya syaitan akan masuk. Kadang-kadang 2-3 orang pun boleh juga, boleh berpakat. Sebab tu kita bila masuk dalam dunia dunia politik, kita bolehlah bagi tahu orang ni makan duit ni, sebab kita tak terjun dalam tu. Kalau kita berada di tempat dia, kita pun sama juga. Tapi kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Semoga Allah Taala jaga kita sampai ke akhir hayat. Apa yang baik kita dapat istiqamah dengan perkara-perkara yang baik sehingga ke akhir hayat, insya-Allah. Dan orang-orang jahiliah dahulu, mereka bukan setakat buat zalim dengan anak yatim ni, mereka tak bagi perempuan dan juga anak-anak, tak bagi mewarisi harta pusaka ayah mereka. Bila ayah dia mati, isteri pun tak dapat harta suami dia, anak-anak pun tidak dapat harta ayah dia. Yang dapat siapa? Adik-beradik orang yang mati tadi. Orang-orang lelaki je ambil, perempuan tak dibenarkan. Ini zaman jahiliah dulu. Mereka menindas wanita dan juga menindas kanak-kanak, dan tidak menggalakkan orang lain, tak menggalakkan diri dia, keluarga dia ataupun masyarakat orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin, orang yang berhajat. Mana dia kedekut, bakhil harta dia. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak sekali-kali kamu tidak memuliakan harta anak yatim,
kamu tidak menggalakkan memberi makan kepada orang miskin. Orang fakir yang tidak mempunyai apa-apa, orang yang tak cukup keperluan, kita kena bantu dia. Menjadi tanggungjawab kepada kita lah. Kita bantu orang-orang yang susah. Sebab Nabi kata, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia ni, akan datang apa? Sayati 'alaikum zamanun yamshir rajul, seorang laki-laki bawa dia berjalan bawa harta dia. Bawa harta dia nak bagi zakat kepada manusia. Fala yajid, dia tak mendapati orang yang nak terima harta zakat dia. Ada seorang datang, dia kata, kalaulah kamu datang semalam aku berhajat kepada harta ni. Kalau kamu datang semalam aku terima, tapi hari ni dah tidak diterima lagi. Nak menunjukkan tanda-tanda hari kiamat. Sebelum berlaku kiamat, orang tak nak lagi harta. Kereta-kereta besar orang akan tinggalkan. Orang tak nak lagi harta. Sampai orang nak bayar zakat, kita tak perlu lagi isi form ke apa. Memang nak bayar, orang nak bagi zakat pun tak ada orang nak terima. Itu sebelum berlaku hari kiamat nantilah. Tapi zaman sekarang bukan kata bagi zakat, duit tercicir dekat luar pintu surau RM50, tak sampai 5 minit hilang. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ini ancaman kepada orang munafik yang mana mereka tunaikan solat ni kadang-kadang. Kadang-kadang buat, rasa nak buat, tak nak buat, tinggalkan. Dan juga orang yang lalai, yang tak cakna, tak ambil berat tentang semayang. Dan dia tak rasa takut pun tinggal semayang, biasa je. Dan juga kepada orang-orang yang beriman, yang mana mereka semayang bukan untuk kerana Allah Ta'ala, tapi untuk menunjukkan sifat riak. Wa idza kanu ma'al mu'min, bukan orang beriman, dia semayang bersama dengan orang beriman. Mana orang-orang munafik, mereka semayang ni nak menunjuk kepada orang beriman, mereka juga semayang, tapi sebenarnya mereka tak semayang. Dalam ayat Quran, kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul, alladzina hum an salatihim sahun, ancaman celaka kepada orang yang semayang adalah kepada orang yang lalai daripada solatnya. Apa maksud lalai daripada solat? Maksudnya as-sahwu fi asna'i solah mughtafar ma'fu anhu li'annahu ghairu ikhtiyari. An solatihim sahun bi ta'khirihi an waqtiha ra'san. Makna orang tu melewatkan sembahyang sampai terkeluar daripada waktu. Itu maksudnya. Tuan-tuan kena faham, dalam bahasa Arab dia ada an, ada fi. Alladzina hum, Quran tak sebut alladzina hum fi solatihim sahun, tapi Quran sebut alladzina hum an solatihim. Bila sebut tentang an solatihim, maksudnya dia lalai daripada semayang dia sampai terkeluar waktu. Orang yang lalai dalam semayang itu tidak dicela. Nabi pun semayang kadang-kadang terlalai lah. Terlalai maksudnya tersilap. Sebab apa Nabi tersilap? Sebab lalai lah. Kalau tak lalai macam mana boleh silap? Jadi tuan-tuan kena tahu, Nabi silap ni kerana nak mengajar kepada manusia. Sebab Nabi pernah semayang juga Zuhur ataupun Asar. Nabi semayang ni, semayang Zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nabi terpendek jadi 2. Lepas Nabi beri salam 2 rakaat, sahabat yang duduk belakang tegur Nabi. Dia cuik Nabi. Adakah semayang telah dipendekkan? Maknanya wahyu turun kepada kamu, Zuhur dah tukar jadi 2 ke? Bukan 4 rakaat, ataupun kamu lupa? Nabi tanya sahabat-sahabat lain, betul, memang 2 rakaat. Nabi bangun lagi. Bangun, takbir terus, Allahu Akbar, rakaat yang ketiga. Sambung. Sambung sampai cukup 4 rakaat. Nabi tak semayang balik, Nabi sambung je. Ini menunjukkan apa? Lalai, terlupa, tersilap dalam solat, itu tidak dicela, itu tidak celaka. Yang celakanya adalah orang yang meninggalkan solat sampai terkeluar daripada waktu. Jadi tuan-tuan tak boleh jadikan ini hujah kepada orang tak khusyuk solat. Khusyuk solat hukumnya sunat, yang bukan wajib. Sebab bila mana orang yang semayang ni perkara biasalah. Mana ada orang yang semayang dia tak pernah, tidak lupa, tidak pernah ragu-ragu dalam semayang 3 ke 4 rakaat. Mesti tuan-tuan pernah ya? Tak kira lah semayang apa pun, mesti pernah. Kadang-kadang dalam seminggu tu
ada je silap. Ini 3 ke 4, 3 ke 4. Itu perkara kita panggil ghairu ikhtiyari, bukan pilihan kita, tapi perkara tu memang syaitan akan masuk lah. Sebab itu saya bagi tahu kepada tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara imam dengan Bilal lagi power daripada imam. Sebab bila Bilal laungkan azan, syaitan lari terkentut-kentut sampai tak dengar suara muazzin, tak dengar suara orang yang melaungkan azan. Imam naik je sembahyang, Allahu Akbar, syaitan datang balik. Bilal laungkan azan, syaitan lari. Nak bagi tahu powernya muazzin ni Bilal. Tapi imam dia takbir je, tidak kiralah sedap macam mana suara imam, power macam mana imam, syaitan datang balik. Sampai syaitan was-was ke imam, dia tak ingat rakaat yang keberapa ni sembahyang. Sampai tertinggal tasyahud awal. Itu semua kerja syaitan, dia akan bisikkan. Sebab tuan-tuan kena tahu, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Syaitan ini akan berjalan di tempat darah laluan manusia. Manusia macam mana baik dia pun, hati dia pasti dia ada busuk hati, dia ada dengki, dia ada perasaan marah, dia ada perasaan yang tidak baik, sangkaan buruk kepada manusia pasti ada dalam diri manusia. Tak kiralah dia manusia yang baik macam mana pun. Sebab syaitan ini, kalau kita tidak berzikir, kita tidak ingat Allah, syaitan akan datang. Sebab tu Nabi SAW pernah satu kali Nabi keluar daripada masjid bersama dengan isteri Nabi, Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai wanita Yahudi lah, isteri Nabi, yang mana cantik orang dia, dan orang dia rendah pendek. Kemudian Nabi berjalan keluar daripada masjid dengan isteri Nabi, berselisih dengan 2 orang Ansar. Jadi bila 2 orang Ansar selisih Nabi berjalan dengan isteri Nabi, mereka pun nak berpatah baliklah, segan nak lalu depan Nabi. Nabi kata nanti dulu. Nabi suruh mereka tunggu dulu. Kemudian Nabi bagi tahu kepada mereka, ini adalah isteri aku. Nabi kenalkan. Sebab apa Nabi kenalkan? Jadi dua orang sahabat ni rasa pelik. Sebab apa Nabi bagi tahu ini isteri dia? Takkanlah kami nak kata Nabi keluar dengan perempuan lain. Kemudian Nabi kata, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan akan berjalan di tempat laluan darah manusia. Kerana macam mana pun, walaupun Nabi perasaan sangka baik, sangka buruk kamu ni mesti ada. Sebab itu Nabi nak mengelakkan sangkaan buruk. Mengelakkan sangkaan buruk itu satu sunnah. Sebelum orang sangka buruk dengan kita, kita bagi tahu dulu. Sebelum orang nak bersangka buruk dengan kita, kita bagi tahu dulu sebab dia, supaya orang tak bersangka buruk. Walaupun orang tu kadang-kadang tak terlintas untuk sangka buruk dengan kita, tapi kita risau, takut-takut syaitan dah cocok dia dah untuk sangka buruk dengan kita. Ini semua satu sunnah. Nabi ajar kepada kita, jangan letakkan kita di tempat orang boleh memberi tohmahan, memberi sangkaan buruk kepada kita. Kemudian alladzi innahum yura'un, ya alladzina hum yura'un, mereka yang menunjuk-nunjuk ketika sembahyang ni. Buat benda baik tunjuk, buat benda baik ambil gambar, ambil video untuk tunjuk kepada manusia, supaya manusia puji mereka lah. Tapi kita tak boleh untuk menghentam manusia tau. Sebab ada orang, dia buat benda baik dan dia ambil video supaya orang lain mengikut cara dia, mengikut cara dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhan kamu ceritakan. Ada benda-benda nikmat yang kita dapat. Kita dapat apa-apa kebaikan, kita cerita kepada orang supaya orang lain ikut cara kita. Kebaikan kita tu menjadi satu ikutan. Itu bagus, tapi bergantung kepada niat ataupun hati kita lah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tidak kuat, jangan buat. Sebab takut riak, takut orang puji. Kalau tuan-tuan nak buat derma tapi nak ambil video, tuan-tuan boleh kontrol perasaan ataupun rasa riak tu, boleh diketepikan, tak apa. Tapi kita takut kita tak dapat nak jaga perkara tersebut. Bila kita takut kita buat benda baik, orang lain puji, sudah jadi lain. Itu yang kita khawatir, juga kita bimbang lah.
supaya Allah Ta'ala jaga kita sampai ke akhir hayat. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang kebaikan yang kita buat orang cocok kita sikit je, kita dah rasa lain. Dan kita rasa kita buat tu, kita rasa diri kita dah baik. Itu dipanggil sebagai apa? Ujub. Rasa diri kita dah sempurna. Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amr dia kata Nabi SAW bagi tahu, man samma'an nas bi'amalihi samma'allahu bihi sami'a khalqih wa haqqarahu wa sagharahu. Siapa yang nak sum'ah, dia nak nama baik, nak buat amalan tunjuk kepada manusia supaya manusia tahu dia ni baik, dia orang yang suka bagi derma, dia suka orang yang tahu dia ni orang yang suka buat ibadat kepada Allah, Allah Ta'ala akan tunjukkan betul. Mana kalau dia nak beritahu, Allah Ta'ala tunjuk, manusia semua tahu. Tapi wa haqqarahu wa sagharahu, dan Allah Ta'ala dekat akhirat Allah Ta'ala akan hina dia, akan rendahkan martabat dia, level dia, sampai dia tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala akhirat nanti. Dekat dunia dia nak macam tu, Allah Ta'ala bagi, tapi dekat akhirat dia hina. Benda-benda baik semua tu tak ada nilai di sisi Allah. Dia bagi derma 100,000, tak ada nilai pun dekat akhirat nanti. Tak dinilai. Bagi duit, bagi sedekah RM1 lebih baik kalau kita ikhlas, orang lain tak tahu. Sebab tu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang tujuh golongan yang diberi naungan pada hari yang tidak dapat naungan di akhirat nanti adalah orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya dia sedekah tu secara sembunyi. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un mana orang yang mana tak nak bagi pinjam perkara-perkara yang baik. Apa maksud beri pinjam? Beri pinjam perkara-perkara yang biasa, keperluan manusia. Contohnya jiran sebelah rumah kita nak pinjam tangga, kita bagi tangga. Dia mungkin dia nak tukar lampu ke, dia nak lap kipas dia tinggi sangat ke, atau dia nak tukar mentol lampu dia tinggi ke, dia nak minta pinjam tangga. Pinjam tangga ni selalunya nak tukar pun mungkinlah sejam ke 2 jam, dia tak adalah pinjam sampai seminggu. Dia nak minta pinjam. Kita ada, kita kata saya tak ada tangga, sebab dia kedekut, dia tak nak bagi pinjam. Minta pinjam baldi, maka kita bagi. Baldi berapa ringgit sangat. Minta pinjam kapak ataupun penyeduk apa, tanah untuk dia tanam pasu ke apa. Mungkin penyeduk dia patah, ataupun cucu dia bagi patah, memang bagi patah, kita bagi pinjam. Kapak ke kuali ke, dia nak buat kenduri, kita bagi kuali. Ini dia nak buat kenduri, orang selamat sikit, jadi dia nak masak banyak. Kita pula ada kuali besar. Sebab sebelum ni kita biasa buat apa, ada buka kedai lah, ada jual-jual nasi lemak apa semua, kita ada kuali besar. Dia nak minta pinjam, kita tak bagi pinjam, kita minta sewa pula. Jadi benda-benda yang mana jiran atau adik-beradik minta pinjam, kita bagilah. Benda rumah, benda yang ada kat rumah kita. Secara kebiasaannya perkara tersebut orang bagi pinjam. Tapi kalau dia minta pinjam kereta, itu memang kita tengok dululah, kereta ni benda yang mahal, ataupun motor benda yang mahal. Kita nak bagi pinjam pun kita fikir beberapa kali juga. Tambah-tambah anak dia bawa motor, anak dia bawa kereta, anak dia pula bawa laju. Jadi kita fikir banyak kali juga. Tapi maksud di sini wayam naunal ma'un, secara uruf kebiasaan adat manusia dia bagi pinjam. Ulama tafsir bagi contoh di sini seperti air, garam. Pada zaman dulu lah orang minta air, kita bagilah air. Sebab zaman dulu kan bukan susah nak dapat air, kan kena pergi ke perigi untuk dapatkan, untuk cedok air. Tapi secara kebetulan orang jiran sebelah perlukan air, kita bagilah dia air. Garam, zaman dulu kan susah dapat garam, jadi dia minta kita sikit garam, kita bagilah dia garam. Benda-benda yang tak berapa ada nilai, maka kalau kita kedekut terhadap perkara ini, Quran memberi ancaman wayam na'munal ma'un. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Mereka ini tidak buat baik, beribadat kepada Tuhan manusia, dan juga tidak buat baik kepada manusia itu sendiri.
Manusia nak pinjam, mereka tak bagi pinjam. Buat ibadat pun tak nak kepada Allah Ta'ala. Ini sifat orang-orang munafik. Sebab bagi pinjam ni antara perkara yang paling simple lah. Sebab bagi pinjam, kita bagi pinjam tangga, kita akan dapat balik tangga tu. Kita bagi pinjam kapak, cangkul, kita akan dapat balik cangkul tu. Mana ain, benda tu, objek tu kita akan dapat balik. Cuma kita bagi dia dalam tempoh beberapa jam, beberapa hari, itu saja. Bukanlah hilang terus benda tu. Kalaulah perkara-perkara remeh seperti ini pun mereka, orang-orang munafik, tak nak bagi pinjam, tuan-tuan bayangkan bagaimana mereka nak bayar zakat. Lebih-lebih lagi mereka tak nak. Tuan-tuan bayangkan kalau nak pinjam kapak, nak pinjam cangkul, nak pinjam pisau, nak pinjam tangga, baldi, perkara-perkara seperti ini pun mereka tak bagi pinjam. Macam mana mereka nak membuat kebaikan, nak buat sedekah, nak membuat infak? Jauh sekali. Daripada Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam An-Nasai, Abdullah bin Mas'ud kata, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara ma'ruf adalah dianggap sedekah. Wa kunna na'uddul ma'un ala ahdi Rasulillah ariyatad dalwi wal qidir. Kami menganggap al-ma'un, barang pinjaman pada zaman Nabi ini yang selalu orang pinjam, adalah baldi dan juga kuali. Pada zaman Abdullah bin Mas'ud, pada zaman sahabat Nabi, pada zaman Nabi, itu barang yang selalu mereka pinjam. Setiap perkara baik sedekah. Sehingga Nabi kata, ibtasim ala wajhi akhih, senyum di hadapan saudara kamu itu adalah sedekah. Senyum, sedekah. Sehingga setiap perkara yang baik dianggap sedekah. Tuan-tuan naik kereta, selisih jalan, kan jalan lorong kat surau ni kan sempit, ada orang parking kiri kanan contohnya. Kita nak jalan, kereta depan selisih dengan kita bagi dia lalu dulu, itu juga dianggap sedekah. Sedekah. Bukan kita nak berebut dengan dia, kita bagi laluan, itu juga dianggap sedekah. Pendek kata, setiap perkara yang baik dianggap sedekah. Tuan-tuan nampak ada tai cicak. Tai cicak tu fardu ain tu. Tuan-tuan nampak, bukan kerja siap. Kerja siapa yang nampak, dia kena buang. Kalau tuan-tuan nampak ada kotoran, ada air Milo tumpah ke, ataupun ada benda-benda melekit ke, tuan-tuan basuh sikit, itu juga dianggap sedekah. Semua perkara yang baik, Nabi kata apa? Imaqatul adza 'anil tariqi sadaqatun. Menghilangkan perkara yang menjauhkan duri di tengah jalan. Ada duri, ada buah kelapa tengah jalan, kita buang, letak tepi jalan. Ada ranting-ranting tengah jalan, kita buang, letak tepi jalan. Itu juga dianggap sedekah. Sedekah bukan bagi duit je. Tuan-tuan nampak ada orang nak datang ke surau, tuan-tuan naik motor, ajak dia tumpang sekali, jom. Itu juga dianggap sebagai sedekah. Ada orang bawa barang banyak ni, nak masuk dalam bonet kereta dia, dia bawa barang, bawa kursi semua, nak masuk dalam bonet kereta, tuan-tuan tolong angkat, tolong masukkan, itu juga dianggap sedekah. Sedekah itulah, ini semua dalam hadis Nabi dan Nabi sebut. Okey, fiqhul hayah, iaitu yang terakhir adalah kita lihat apa ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil dalam surah Al-Ma'un. Perkara yang pertama sekali adalah cacian kepada orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Lafaz ini, walaupun kita lihat secara spesifiknya kepada orang tertentu, sama ada kepada Walid bin Mughirah pada zaman Nabi dahulu, kepada orang kafir Walid bin Mughirah, ataupun kepada Abu Jahal, walaupun dispesifikkan ayat ni kepada mereka, tetapi ayat ni umum kepada semua yang bersifat seperti mereka. Sebab al-ibratu bi'umumil lafzi, yang diambil kira ayat Quran ini adalah dari segi umum, tak dikhususkan, tak diambil secara khusus, secara umum. Siapa yang sifat seperti Abu Jahal, seperti Walid bin Mughirah, maka hukumnya seperti itulah. Yang keduanya adalah sifat apa?
mendustakan hari akhirat, tak beriman dengan hari akhirat ini, antara sifat-sifat mereka adalah mengherdik anak yatim. Mereka tak hormati hak anak yatim. Dan juga mereka menghalau anak yatim. Mereka tak beri hak anak yatim, buat zalim kepada anak yatim. Sebab anak yatim ni ganjaran dia besar. Orang yang jaga anak yatim, Nabi kata, aku dan penjaga anak yatim seperti dua ni. Makna dekat sangat dia dengan penjaga anak yatim dengan Nabi. Penjaga anak yatim dengan Nabi dekat akhirat nanti. Sebab Nabi nak muliakan orang yang memuliakan anak yatim. Anak yatim ni bukanlah bermaksud harta je kita jaga. Itu memang betul. Anak yatim, bila mana ayah dia mati, harta ayah dia tu akan dipindah kepada dia. Kalau dia anak lelaki, dia memonopoli bersih atau harta ayah dia. Mungkinlah kalau mak dia masih hidup, dapatlah 1/8. Kalau ada adik perempuan, dapat separuh. Tapi kalau dia anak lelaki, dapat penuh. Maksud jaga harta anak yatim tu pasti. Dalam ayat ini bukan sekadar harta anak yatim tu kena jaga, hak anak yatim. Anak yatim bila dia memerlukan bantuan, dia anak yatim, dia pandai tapi tak ada duit nak sambung belajar. Bila dia minta bantuan kepada kita, kita ada duit banyak, jadi kita perlu bantu. Walaupun kita tak bantu penuh pun, kita bantu sikit, suku ke, bantu, bagilah seberapa yang kita rasa kita nak bagi, kita bagi. Dan juga antara sifat orang yang tak beriman dengan hari akhirat, mereka tinggalkan kebaikan. Tinggalkan kebaikan, tak galak ke orang buat kebaikan. Kalau kita tak nak buat baik pun, kita galaklah orang buat kebaikan. Kalau kita tak nak sponsor surau buka puasa bulan puasa nanti, kita galakkan orang. Kita galakkan orang-orang taman kita, kempen dalam WhatsApp ke, dalam apa ke, supaya mereka turut serta untuk beri sumbangan buka puasa. Kalau mereka tak nak sponsor satu malam pun, bagilah sikit supaya kita dapat top up sama-sama. Cukupkan. Kalau perbelanjaan malam tu, semalam kita perlukan berapa? Perlukan RM1,000. Okey, kita kalau tak mampu nak dapatkan RM1,000 seorang, mungkin seorang 100, seorang 50, cukupkan untuk RM1,000 satu malam. Dan perkara yang ketiga adalah celaka kepada mereka, celaka ataupun ancaman ataupun azab kepada orang yang mempunyai tiga perkara. Celaka kepada mereka yang melakukan tiga perkara. Perkara yang pertama adalah lewat daripada solat. Lewat mana takhirkan, lewatkan sembahyang sampai terkeluar daripada waktu. Bukan lalai dalam solat. Yang kedua adalah riak, buat tunjuk kepada manusia. Ini pun Nabi larang. Perkara yang ketiga adalah man'ul ma'un, iaitu tak nak bagi pinjam benda-benda yang remeh. Contohnya kita ada pen, orang minta pinjam, boleh saya nak pinjam pen sekejap, walaupun pen kita ni harga RM100, tapi dia nak sign je pun, dia nak sign atau dia nak tulis isi borang sekejap, walaupun hilanglah dakwat tu sikit, tak apalah. Takkan kita nak kira dakwat berapa banyak. Kalau berkira tahap macam tu, memang bakhil betul-betul. Sebab tu Quran wayam na'unal ma'un, itu benda yang orang tidak pandang pun benda tu. Kalau kita ambil kira juga, kita berkira juga, mana kita termasuk dalam ancaman yang celaka. Dan orang-orang munafik mengumpulkan tiga sifat dalam ayat yang kita bacakan tadi. Orang munafik ni mereka tinggalkan solat. Yang kedua mereka riak. Yang ketiganya mereka kedekut dengan harta mereka. Tinggalkan solat bukan bermaksud lalai dalam solat yang saya bagi tahu tadi. Tak ambil berat pun termasuk dalam tu. Tak ambil berat ni sampai terkeluar waktu lah. Tak ambil berat. Sebab sabit dalam hadis Nabi terlupa dalam solat. Nabi bila terlupa dalam solat,
Jadi Nabi buat sujud sahwi. Sebab Nabi beri salam lepas sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur 4 rakaat, Nabi buat 2 rakaat, kemudian Nabi beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teguh. Kemudian di akhir solat Nabi buat sujud sahwi. Cuma ada pelbagai versi riwayat, ada yang sujud sahwi sebelum salam, ada sujud sahwi selepas salam. Mengikut kepelbagaian mazhab, dan juga mereka mengambil daripada riwayat yang berbeza-beza. Di antaranya ulama kata Nabi lupa supaya Nabi nak mengajar kepada manusia, dan itulah pensyariatan sujud sahwi. Apa itu hakikat riak? Riak ni maksudnya kita nak buat ibadat untuk tujuan dunia. Riak, buat ibadat untuk tujuan dapat habuan lah, dapat pujian ke, dapat apa-apa ke, dan juga untuk memenangkan hati manusia. Kita buat ibadat supaya manusia tengok, oh bagus orang ni. Itu juga riak. Riak ni pelbagai jenis lah, pelbagai jenis. Tahsinus samt, untuk memperelokkan keadaan bentuk, untuk mendapatkan pangkat, jawatan, pujian manusia. Itu perkara pertama, untuk orang nampak benda tu baik. Itu pun riak juga. Yang keduanya adalah dia pakai pakaian ni, dia pakai pakaian yang bukan pakaian yang mahal, pakaian yang compang-camping, pakaian yang mana ada tampal-tampal, supaya apa? Supaya nak nampak jenis zuhud, jenis tak nak kepada dunia. Itu pun riak juga. Riak ni bukan pakai baju yang mahal-mahal je, pakai baju yang bertampal. Tujuan, kalau tujuan dia bagus tak apa, niat dia bagus tak apa. Kalau niat dia memang tak nak baju-baju yang mahal, itu tak apalah. Tapi kalau niat supaya orang nampak jenis zuhud, walaupun dia kereta mewah tapi baju biasa je, itu nak tunjuk kepada manusia. Walaupun rumah besar, baju biasa je, nak tunjuk kepada, niat dia nak tunjuk kepada manusia, itu riak juga. Yang ketiganya riak dengan perkataan, biizhari sakhti ala ahli dunya wa izhari alwa'zi wa ta'assuf ala ma yafutu min fi'li alkhair wa ta'ah. Dia nak supaya manusia cakap tentang diri dia, supaya orang-orang dunia cerita tentang dia, tentang kebaikan yang dia buat. Itu pun riak. Perkara yang keempatnya adalah menzahirkan solat, menzahirkan sedekah, memperelokkan solat kerana di hadapan manusia. Kalau sembahyang depan orang, bukan main lama lagi sujud, bukan main lama lagi sembahyang, betul-betul. Kalau tak ada orang, 3 minit siap sembahyang. Itu semua adalah dipanggil riak juga. Perbezaan antara munafik dan juga mura'i, orang yang riak. Munafik ini adalah menzahirkan keimanan tapi batin dia kafir. Itu adalah munafik. Munafik apa? Dia tunjukkan dia ni Islam, sebenarnya bukan Islam, kafir. Ataupun dia menunjukkan diri dia beriman, sebenarnya tidak beriman, kufur. Itu munafik. Sekiranya yang kedua adalah mura'i, orang yang riak adalah orang yang menzahirkan apa yang bukan dalam hati dia. Dalam hati tak ada ikhlas pun, tapi dia seolah-olah macam ikhlas. Dia tidak ada khusyuk pun, tapi dia tunjuk macam khusyuk. Nak tunjuk kepada manusia. Ulama menyatakan tidak mengapa kalau tunjuk kepada manusia untuk tujuan al-iqtida, untuk orang ikut dia, ataupun untuk menafikan tuhmahan. Dia tunjuk sebab orang pakat kata dia ni kedekut betul. Sebab nak menghilangkan tuhmahan tu, dia terpaksa dia bagi sedekah. Sebenarnya memang dia bagi sedekah pun, sebelum ni pun dia bagi sedekah, cuma orang tak tahu. Tapi disebabkan orang tuhmah dia ni seorang yang kedekut, jadi terpaksa ditunjukkan. Itu tak apa, untuk menghilangkan tuhmahan. Untuk sekiranya jauh daripada sifat riak, wajtina birriya sa'bun illa ala man rada nafsahu. Nak jauhkan sifat riak ni susah, melainkan kalau dia mampu, itu tidak jadi masalah. Sebab Nabi SAW bagi tahu sendiri, ar-riya akhfa min dabibin namlatis sauda. Riak ini lebih halus daripada derapan semut hitam. Pergerakan semut hitam yang berjalan tu kan dia halus. Semut kecil dia berjalan tu, derapan semut tu, riak lebih halus daripada itu. Semut hitam, kita kalau semut yang berwarna hitam kita tak apa nampak. Kemudian pada malam yang gelap gelita, kemudian berada pula di atas pakaian yang dibuat daripada bulu itu hitam pula, sudah pasti Nabi menyatakan riak lebih halus daripada perkara itu.
Mana lebih berbahaya lah dalam keadaan kita tak sedar. Kita rasa kita dah buat baik dekat akhirat kan kosong. Kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-ma'un di sisi kebanyakan ulama tafsir, al-ma'un bermaksud orang-orang fakir yang selalu perlukan benda tu. Bukan kata orang fakir je, kadang-kadang orang yang tak fakir, yang tak miskin pun kadang-kadang perlu benda tu, kita bagilah. Yang saya sebutkan tadi, yang selalu orang bagi pinjam, pen ke apa-apalah yang selalu orang bagi pinjam. Termasuklah juga air, garam dan juga api, gas, api. Pada zaman dahulu cerita ni. Sebab dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kata salah satu la yamna'na, 3 perkara yang tak boleh larang manusia untuk kita berikan kepada dia, iaitu air, api dan juga garam. Ni zaman dulu lah, kalau mereka nak, zaman dulu mereka nak bakar roti, mereka tak ada tanur. Tanur ni tempat pembakar roti, macam pembakar roti yang besar tu. Kalau tak ada, dia minta pinjam zaman dulu. Maka kita perlu bagi tu keperluan manusia. Kemudian yang keempatnya adalah 2 ayat yang terakhir tu, al-fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, adalah 2 ayat mengenai dengan terlupa, lalai daripada solat dan juga tak bagi pinjam perkara yang benda-benda yang biasa, mengisyaratkan bahawasanya solat ini hanya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk perkara lain. Al-ma'un adalah untuk makhluk. Mana benda-benda yang kita nak bagi pinjam ni untuk manusia. Mana hubungan kita dengan Allah kena baik, dengan manusia dengan baik. Hablum minallah, hablum minan nas. Bukan kita nak redha Allah aja, manusia benci pun tak apa, yang penting Allah suka. Bukan, kita nak Allah Ta'ala suka, manusia pun kita nak suka pada kita, sebab kita nak hidup bermasyarakat. Kesimpulan dia untuk mengakhiri pengajian kita pada malam ni, Allah Subhanahu Wa Taala, dekat pukul 9 Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan orang kafir, orang munafik dalam surah ini 4 sifat. Sifat bakhil, meninggalkan solat, riak dan juga tidak menunaikan kebaikan ataupun zakat. Kemudian surah yang berikutnya, surah Inna A'tainakal Kautsar, itu adalah kontra, kontra sifat munafik tadi. Mana kalau dia bakhil, dalam ayat ini tidak menceritakan orang tidak bakhil, dan dalam surah ini menceritakan orang meninggalkan semayang, lalai daripada melaksanakan semayang. Surah Al-Kautsar menceritakan perintah untuk semayang. Kisah ini tentang riak. Kisah ayat selepas ini, ikhlaskan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Saya pun tak perasan, saya tengok jam ni dah 8.50. Selalu ada bunyi jam azan isyak, bunyi ting-ting. Tak ada bunyi. Saya tengok dekat nak pukul 9 dah. Tak apalah, lebih sikit. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya juga tuan-tuan dan juga perempuan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.